Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang mengurusi Nazir Masjid Syakirin yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah, yang mana kita berada pada muka surat 13 bait yang ke-26, iaitu menerangkan tentang beberapa ucapan yang sesat yang menafikan bahawa Allah adalah pemberi kesan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi, amin. Wa man yakul bitab'i aw bil illati fadzaka kufrun inda ahlil millati wa man yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyyun fala taltafiti. Terjemahan dia adalah barang siapa yang mengatakan bahawa sesuatu perkara adalah terjadi dengan sebab tabiat, maksud dia by its nature, the thing itself can give, effects, can have effect. Maksud dia benda itu sendiri dapat memberi kesan dengan tabiatnya atau dengan sebab atau ilat, iaitu maksudnya dia ini jadi macam ni kerana ada macam ni, akhir jadi macam ni. Tapi dia sudah sini sesuatu makhluk, sebab sesuatu makhluk. Contoh dia, pintu terbuka. Kenapa pintu terbuka? Kerana orang membawa kunci, memasukkan kunci, memusingkan kunci, menyebabkan pintu terbuka. Jadi yang membuka pintu hakikat ni adalah kunci. Kan? Disebabkan oleh dimasukkan dan dipusingkan dan dibuka pintu tersebut. Itu nama dia illat, atau dipanggil sebab suatu makhluk. Adalah penyebab kepada wujudnya makhluk yang lain, menjadi penyebab kepada wujudnya makhluk yang lain. Makhluk ini boleh berarti dua. Makhluk zat atau makhluk iaitu keadaan, sifat, arad, dipanggil jauhar dan arad. Contoh dia makhluk arad, terbukanya pintu. Suatu accident, suatu kejadian. Kalau zat disebabkan ini kena ini, maka keluarlah perkara ini. Minyak campur ini keluar api. Api pun terbakar, hancur, hilangnya kayu. Ini dipanggil makhluk yang lain. Maka pegangan seperti itu adalah kufur di sisi yang beragama Islam. Itu bait pertama dulu terjemahan dia. Jadi dalam dua bait ini sebenarnya nak menjelaskan bahawa di sisi ahli sunnati wal jamaah, segala sesuatu yang berlaku adalah ciptaan Allah SWT semata-mata.
dalam memahami kejadian perbuatannya sesuatu, ia terbagi kepada 4 isu, 4 events atau 4 pendapat, 4 pendapat. Pendapat pertama jelas kufur. Dia mengatakan api yang membakar kerana by its nature. Api itu sendiri dengan tabiatnya membakar. Api itu sendiri membakar. Dengan syarat terjadinya sentuhan. Syarat kedua, tidak ada penghalang. Seperti kayu tidak basah. Kalau kayu bakar sah, tak boleh nak bakar lah. Katanya macam tu. Betul lah Ustaz. Saya belajar kat sekolah sains, fizik. Memanglah. Ambil kertas, cuba kertas lah Ustaz. Kertas kena api. Siapa yang membakar Ustaz? Ahli sunnah wal jamaah kata Allah yang membakar. Kalau nak kata api membakar, sebagai asbab tak apa. Jangan letak kertas tu dekat api, nanti terbakar kan. Sebagai sebab adat. Secara adat sahaja. Ya, api itu membakar. Hakikatnya, Allah SWT yang menjadikan, yang melakukan, yang menciptakan, yang membuat kertas itu terbakar. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Tabiat. Ini ulama sebenarnya dalam bab tabiat ijma' kufur. Contoh lain. Penjual ubat. Mari. Makan ubat ni, saya jamin sehat besok. Tak payah tunggu lama. Sehat besok. Macam mana boleh sehat? Ubat ni memang betul-betul bagi sembuh. Ubat boleh sembuh kan? Ya, ubat sembuh kan? Kalau tak sembuh, tak akan boleh punya. Mesti sembuhnya. Kan? Jadi ubat tu yang bagi penyembuhan. Tu boleh gugur iman tu. Tapi saya tak payah makan ubat lah Ustaz. Bukan. Kena makan. Dipanggil akhdul asbab. Mengambil sebab. Sebab adat. Wajib usaha. Tapi jangan itikad ubat yang menyembuhkan. Itu hanya sebab secara adat sahaja. Hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah SWT semata-mata. Ini adalah mazhab yang mengatakan tabiat itu yang membakar adalah mazhab falasifah, sebahagian daripadanya. Dia panggil Taba'iyun. Kalau zaman dulu kala ni, Taba'iyun ni, dia percaya kepada fizik 100%. 100% tidak akan ada yang dinamakan khawarikul adah. Perkara yang mencari adat. Dan ada selain Allah memberi kesan. Ini. Hadirin wal hadirat hafidhakum. Yang kedua, au bil illati, atau dengan sebab illat. Apa yang dimaksud illat? Ini pegangan ahli falsafah. Dia bagi contoh. Wa amma ta'thiru bil illati, dalam syarah ni. Fala yatawaqqafu ala dhalika. Bal kullama wujidatil illatu wujidal ma'lulu. Ka harakatil khatami binisbati li harakatil isbi'. Walidha kana yalzamu iktiranul illati bima'luliha. Wala yalzamu iktiranu tabi'ati bimatbu'iha ay litakhallufi syarti au intifa'il mani'.
Adapun gambaran memahami sebab ataupun ilat yang memberi kesan, maka dia adalah seperti kalau dijumpakan ilat maka adalah maklul. Wujudnya penyebab adalah yang disebabkan. Wujudnya penyebab menyebabkan wujudnya sebab. Ilat dan maklul. Kaharakatil khatami, seperti pergerakan cincin. Cincin bergerak Ustaz. Binisbati li harakatil isbi, kerana dia ikut pada pergerakan jari. Orang buat kesimpulan, oh siapa yang gerakkan tu? Tu bukan Allah yang gerakkan. Tu jari entah yang gerakkan. Oh. Ini nama dia illat. Di sisi falasifah. Salah. Jadi beza dia dengan tabi'ah, kalau illat dan ma'lul ini sangat terkait antara penyebab dan sebab. Tidak wujudnya penyebab, tidak wujudlah sebab. Dia berbeza dengan taba'iyun. Taba'iyun ini tabi'ah. Dia tidak lazim mengikuti tabi'ah dengan matbu'nya. Ay li takhallufi syarti au intifa'il mane. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Fadzaka kufrun. Dua pendapat ini adalah kufur inda ahlil millah. Yani fadzaka qail kufrun ay kafirun ay dhu kufrin wa yasikhu ruju'u ismil isyarah liqaulil mafhum min yakul. Fahamlu zahirun ala makna qauluhu kufrun fayakunul qaidu bihi kafiran. Maksudnya mengatakan orang yang berbicara atau berpendapat dengan perkara ini atau seperti ini, itu boleh menyebabkan seorang itu jatuh kufur. Yakunu al-qailu bihi kafiran li'annahu athbata syarik. Kerana apa? Kerana dia telah menetapkan adanya sekutu. Adanya sekutu bagi Allah. Wal ajza lillahi, dan adanya penisbahan lemah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adzalika, daripada perkara tersebut. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Inda jami'i ahlil millati, inda ahlil millah, di sisi seluruh ahlil millah, yaitu orang-orang Islam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Lalu kita kena faham bahawa di dalam akidah ini segala sesuatu kembali kepada Allah. Tapi bait yang ke-27, wa may yaqul bil quwwatil al-muda'ati fadzaka bid'iyyun fala taltafiti. Yang bermaksud, barang siapa yang mengatakan bahawa sesuatu perkara adalah terjadi dengan sebab keupayaan yang telah disimpan oleh Allah Ta'ala. Kan? Maka pegangan seperti itu dianggap bid'ah. Jadi janganlah kamu berpaling kepada pendapat atau pandangan yang, janganlah kamu berpaling kepada pandangan yang sesat tersebut. Pendapat ketiga, dia adalah pendapat yang dikeluarkan oleh golongan Mu'tazilah. Dan ini sebahagian daripada ulama, sebahagian dari manusia, orang awam pada hari ini, dia berpendapat dengan pendapat yang ketiga ini. Apa yang dimaksud pendapat ketiga? Dipanggil quwwatul muda'ah. Masuk quwwatul muda'ah, dia kata Allah meletakkan kuasa pada api untuk membakar. Quwwatul muda'ah. Jadi yang bakar siapa? Api lah yang bakar. Sebab Allah bagi dia dah kuasa untuk dia membakar.
Ini bid'ayyun, sesat. Ini pun sesat, Ustaz. Saya makan ubat tu kan. Saya berdoa. Memang Allah yang sebutkan. Ya. Tapi kan Allah letak dah kuasa dekat ubat tu. Ubat batuk ni. Allah dah letak dah khasiat dan ubat dan juga perkara dalam ubat tersebut. Sehingga siapa yang makannya atau minumnya akan sembuh. Ini nama dia Quwwatul Muda'ah. Fadzaka bid'iyun, fadzakal qail bid'iyun nisbatan lil bid'ah khilafas sunnah. Ialah pendapat bid'ah bukan pendapat sunnah li'annahu lam yatamassak bi sunnati salafil salih. Iaitu apa? Kerana dia itu tidak berpegang dengan yakni sunnati salafil salih. Iaitu salafus salih tidak berpendapat dengan pendapat tersebut. Allati akhadhuha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang telah mereka ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin laisa bikafirin ala sahih. Tapi dia tidak dihukumi kafir menurut kaul yang sahih. Lima taqaddama, seperti yang telah lalu. Hadirin wal hadar hafizakumullah. Itu pendapat yang bid'ah. Jadi sekarang memanglah segala sesuatu Allah jadikan. Tapi kan Allah dah letak dah kuasa kat situ. Allah dah cipta dah air ni kalau kita minum, dia akan menghilangkan dahaga. Bukan Allah. Ialah Allah dah letak kuasa tu kat situ. Ni. Itu tak betul. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Hatta dia minum itu pun adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Fala taltafiti ay liqaulihi bal yajibul i'radu anhu wa tamassuku bil qauli ahli sunnati. Janganlah kalian semua berpaling. Berpaling itu terpengaruh untuk ikut golongan yang dusta dan sesat. Ini dia kata jangan. Justru kita dituntut untuk pegang dengan pendapat ahli sunnah annahu la ta'tira lima siwallahi ta'ala aslan. Tidak ada yang memberi bekas pada selain Allah SWT sama sekali. Ula bitab'i, bukan kerana tabiatnya. Wala illatin, bukan kerana illatnya. Wala biwasitatin kuwat uddi'at fiha, bukan dengan lantaran adanya fakulti yang bikuwatin yang dititipkan atau diletakkan dekat api tadi. Wa innama at-ta'thiru lillahi wahdahu bimahdi ikhtiyari. Hanya sahaja yang memberi kesan hakikatnya semata-mata Allah sahaja dengan murni pilihan Allah SWT untuk menjadikan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dari sini dia akan menyelesaikan beberapa perkara. Seperti ubat, api, air dan lain-lain semua. Sehingga seorang itu kalau dia pegang bahawa ketiga ajaran ini adalah tidak benar dan sesat, menyebabkan dia sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, dia justru akan tenggelam pada syuhud Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana boleh tenggelam dalam syuhudnya? Kerana bila dia solat, dia tak merasa diri dia yang solat. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tauhidul af'al. Sebagai Allah yang esa pada perbuatannya. Ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey.
Lalu kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Iaitu bukti mudah bahawa Allah bersifat dengan sifat-sifat salbiyah. Atau dipanggil dalil, burhan. Apa dalil Allah bersifat dengan sifat salbiyah? Ma huwa dalil? Lau lam yakun muttasifan biha lazim uduthuhu wa huwa muhalun fastaqim li'annahu yudhi ila tasalsuli wad-dawri wa huwal mustahilul munjali. Maksud dia lau lam yakun muttasifan biha lazim huduthuhu wa huwa muhalun fastaqim. Terjemahan dia. Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengannya, iaitu dengan sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah kidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih wahdaniyah. Ini adalah sifat salbiyah, negating attribute. Negating attribute, sifat yang dengan menetapkan sifat tersebut menafikan lawannya. Pastilah baharunya alam. Kalau Allah SWT tidak bersifat dengan sifat salbiyah, pastilah baharunya akan melazimi, sedangkan ia, iaitu melazimi sifat baharu adalah mustahil bagi Allah. Maksud dia apa? Kalau kita kata Allah sifat dia tidak qadim, maka Allah SWT ini hadis. Benda baharu dari tiada kepada ada. Kerana yang melazimi perkara yang qadim, ia qadim. Perkara yang melazimi ia hadis, ia hadis. Hadirin wal hadra hafidhakum. Dan mungkin tak Allah bersifat dengan sifat baharu dari tiada kepada ada? Tak. Allah SWT sedia ada. Mustahil bagi Allah dari tiada kepada ada. Fastaqim, maka tetaplah atau teguh. Ini terjemahan literal. Fastaqim itu maksud dia istiqamahlah, konsisten, tetaplah. Betul juga. Di dalam Islam istiqamah ni perkara yang azim, yang besar. Dikatakan biar amalan itu sedikit tapi istiqamah. Fastaqim tu istiqamahlah engkau. Dan istiqamah ni perkara yang paling susah. Paling susah di dalam manusia. Nak istiqamah lah. Jamaah. Nun dekat Masjid Syakirin. 5 waktu. Diorang boleh jamaah 5 waktu tak pernah tinggal. Memang hebat. Istiqamah adalah perkara yang sangat susah. Tapi kalau dapat istiqamah, Allah SWT menganugerahkan macam-macam kebaikan. Ini. Sebab itu Ibnu Zakri yang pernah saya sebutkan banyak kali. Apa dia kata? Insabatat linnafsil istiqamah fatilka lil abdi hiyal karamah. Jadi orang yang istiqamah itu adalah diibaratkan seperti karamah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini istiqamah. Tuan-tuan dan puan-puan, yang tak biasa istiqamah baru nak belajar istiqamah. Saya bagi contoh istiqamah yang sedang tahajud.
Tahajud ni boleh melatih tuan-tuan menjadi istiqamah. Orang yang tak pernah tahajud, cuba niatkan dalam hati dia. Aku nak bangun malam lah tahajud. Pasang 10 alam. Pukul 5, 10 alam dia pasang. Nak bangun, nak solat malam. Betul. Tak ada masalah. Bangun dan solat. Kalau dia dah bangun sekali, besok dia bangun lagi. Betul? Pukul 5. Konsisten pukul 5. Salah satu hari, handphone termati, bateri habis. Tak boleh bunyi alam. Contohlah. Alam tak boleh berbunyi, tuan-tuan dan puan-puan. Dia pun tetap iaitu terjaga. Betul ke tidak? Tuan-tuan kalau biasa bangun pukul 5, tidur lambat pun bangun pukul 5 juga. Kecuali tak tidur pukul 2. Biasanya tidur pukul 10. Bangun pukul 5. Sekali dia tak bangun. Dia bangun, iaitu terlambat. Orang ni, manusia ni dia akan rasa, kenapa dia tinggalkan? Betul ke tidak? Kalau dia dah biasa bangun pukul 5, alam mati, dia tetap bangun. Terjaga. Kerana apa? Kerana solat malam, bangun malam ini adalah lantasan ataupun bridge, lintasan untuk mencapai kepada istiqamah dan mencapai kepada anugerah daripada Allah SWT seperti hati yang tenang, rezeki yang luas. Orang yang tambah kuat iman dia, itu adalah tahajud, istiqamah. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Istiqamah pada semua perkara. Kalau tuan-tuan nak tahu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Hatta dalam ilmu nahwu. Al-Imam Ibn Malik dia kata, kalamuna lafzun mufidun kastakim. Kalam kita dapat memberi faedah kastakim seperti contoh. Istiqamah lah. Kenapa dia bagi contoh fastakim, tak ambil contoh yang lain? Menurut salah seorang guru saya, iaitu Profesor Dr. Syekh Muhammad Ar-Rugi. Syekh Muhammad Rugi ni, nama dia Rugi Ustaz. Orang ingat rugi. Bukan, itu bahasa Melayu. Dia bukan orang Melayu. Nama dia Rugi. Rugi. Ra' waw ke. Dia kaf. Ya. Rugi. Syekh Muhammad Rugi ni, dia dari pondok Madrasah Asasiyah. Belajar di Universiti Qarawiyyin. Dia yang membuat buku tentang kawaid fikih. Yang macam mana tadi, istimbat dari mana tu. Itu tesis PhD dia. Dicetak di Rabat. Cetakan Universiti Muhammad V. Syekh Rugi ni kealiman dia menguasai semua fan ilmu. Termasuk yang paling dia hebat adalah Jam'ul Jawami'. Dia ajar dekat Masjid Sunnah di Rabat. Tuan-tuan dan puan-puan. Syekh Muhammad Rugi, dia juga sastrawan. Dia Allahumma salli ala Muhammad. Bila ada program besar, dia yang buat syair. Syair Arab. 10 rangkap ke, 20 ke. Lepas tu dia baca depan semua orang. Ni. Dia baca syair tu. Kalau memuji orang-orang yang duduk tu, dipuji. Tu Syekh Rugi, alim. Dia di Morocco, di Maghribi. Saya jumpa dia terakhir tahun 2019 di Wisma Kijang. Wisma Kijang ni
milik milik Bank Negara Malaysia. Kan Bank Negara kan gambar kijang kan? Kijang ke kancil tu? Kijang kan? Anak pun tak boleh bezakan lah. Tapi macam tu lah. Okey, kijang. So saya pergi sana, dia tengah mesyuarat polisi Islamic banking dunia. Ada Syekh Taqi Uthmani, Syekh Muhammad Rugi dan lain-lain. Saya cakap kat dia, boleh tak nak kidnap kejap bawa ke UIA? Dia nak kidnap dia lah. Dia kata dia tak boleh. Dia orang datang sini bukan untuk komersial. Dia datang sini untuk this meeting. Setiap jam dia dibayar berapa ribu dolar. Sebab apa? Islamic banking is one of the biggest industry in banking system today. Banking business, Islamic banking di Malaysia is the highest. Tapi kalau tempat lain, kan, di negara lain mungkin baru nak naik. Tapi Islamic banking telah terbukti sangat-sangat laris dan menguasai industri perbankan dunia. Bayangkan Morocco negara yang tidak ada bank Islam sekalipun. Kerana mereka dijajah dulu oleh Perancis. Jadi polisi keuangan dia banyak yang mengikut Perancis. Diorang berhasil buka bank Islam. Tapi it's not a bank. Dia tak boleh guna nama bank. Regulator tu tak boleh guna nama bank. Dia jadi tempat musaadah dia panggil. Tapi bukan musaadah free tu. Maksudnya pinjaman tanpa bunga. Hadir wal hadrat hafizakumullah. Maksud Syekh Rugi, dia meeting, dia tak boleh keluar. Bank negara ni kalau meeting ni, dia letak di kat bilik tu, Isma Kijang tu, dia memang ada waiter, ada room service, ada apa. Dari situ ke bilik mesyuarat, balik ke bilik mesyuarat, pergi ke situ, itu je. Tak kita buat lain. Semua berkemping di situ, berkemah di situ. Close door meetings. Buat policy Islamic banking. Penilaian kembali policy tersebut. Dengan justification. Dengan hujah-hujah. So Ustaz, Dima ni, Taqi Uthman ni, Syekh Ruki ni boleh cakap Inggeris ke? Tak boleh cakap Inggeris. Dia meeting bahasa Arab lah. Meeting dalam bahasa Arab. So Syekh Ruki waktu dia ajar saya Alfiah Ibn Malik di Rabat, dia juga mengajar di Qarawiyah. Dia pernah jadi rektor Universiti Qarawiyah. Dia pernah jadi rektor. Dan saya pernah duduk dengan dia. Inilah, ngaji macam-macam. Waktu di Morocco dulu. Dia termasuk Majlis Ilmi A'la. Macam Muzakarah Fatwa lah. So dia syarahkan istaqim. Kenapa Al-Imam Ibn Malik memberi contoh istaqim? Sebab dia nak kita tafa'ul. Tafa'ul tu apa? Kita ambil kesempatan, ambil berkat. Mengamalkan apa nasihat yang termaktub yang kita baca dalam kitab tersebut. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Jadi kalau kita duk baca kalamuna lafzun mufidun kastaqim, banyak kali sebut, siapa tahu malaikat tengah aminkan, bawa ni atas, qabul. Akhirnya kita menjadi orang yang istiqamah. Kita nak istiqamah. Al-istiqamatu afdalu min alfil karamah. Istiqamah ini lebih afdal daripada 1000 karamah. Ini. Jadi dengan banyak kali repeat, kita harap dapat tafa'ul. Bahkan dari wal hadrat, waktu saya di pondok dulu, kiai saya dia dah meninggal. Dia meninggal 1999. Saya datang 1997-98. So sempat jumpa dia agak lama. Sempat berkhidmat, jaga dia waktu dia sakit. Dia waktu dia ceramah kepada pelajar-pelajar dia seperti saya,
Setiap hari Jumaat subuh. Dia pasti akan ceramah. Bila dia ceramah, tuan-tuan, dia mesti cakap tentang istiqamah. Amalun qalilun biistiqamah afdal min amalin kasirin bila istiqamah. Aqal lakin adwam. Lebih sedikit tapi sentiasa. Ini pentingnya istiqamah. Li'annahu yufdi ila tasalsuli wa dauri wa huwal mustahilul munjali. Kemustahilan sifat baharu bagi Allah kerana ia akan membawa kepada tasalsul dan daur, sehingga kan ia adalah perkara yang mustahil dan nyata. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maksud dia apa di sini? Kalaulah kita kata Allah ini ada yang baharu atau dia itu baharu, nescaya ia akan menuntut atau membawa kepada tasalsul. Iaitu apa? Ini istamarra al-adadu ila ma la nihayata lahu wa huwa muhalun limamar. Iaitu bertambahannya angka yang tidak ada penghabisan tapi ke belakang. Apa yang wujudkan engkau? Allah ni apa ke belakang? Ke belakang ini, itu. Tanpa penghabisan. Ini mustahil. Tak boleh masuk akal, ditolak. Jadi dia kata, kalau kita kata Allah itu baharu, ini akan membawa kepada mustahil. Membawa kepada tasalsul, dan tasalsul itu adalah mustahil. Wadauri dan daur. Wadaur tu apa tuan-tuan? Wadauri dan daur seperti kita kata. Yang mana satu? Ayam datang dulu ke telur datang dulu? Tak boleh. Wahwal mustahilul munjali. Ia adalah perkara yang mustahil. Al-munjali yang jelas. Zahir. Li zuhuri dalilihi. Waqad marra. Ini. Jadi hadirin wal hadirat. Hafizakumullah. Li'annahu yufdi ila tasalsuli. Wa dawri wahwal mustahilul munjali. Taib. InsyaAllah kita iktifakkan sekadar ini. Dah syuruk lebih lah. Kita sambung pada bait yang ke-30. InsyaAllah pada minggu hadapan menerangkan tentang nama-nama Allah dan kesuciannya insyaAllah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.